pintu gol Malaysia. Kalau tadi di sebelah kanan, kini pasti. Dan Buffon. Mara ke tengah. Buffon semula mencari ruang. Tak berjaya dikawal oleh Sabri Abu. Hantar ke tengah. Bagaimana peluang ini? Tak berjaya disudahkan. Masih lagi kawalan cantik dan cubaan yang dilakukan. Di situ oleh Tan Ruang. Tidak menepati sasaran. Saya rasa pujian harus diberi kepada Khairul Fahmi kerana banyak beliau membuat tampanan-tampanan dan selamat pintu gol Malaysia dengan begitu tenang sekali, dan ini jelas menunjukkan kematangan beliau untuk menguasai kawasan beliau. Kita perhatikan di sini, Kun Alan terlepas. Bang Tuan Hulang, Luang terus melakukan sepakan. Telah dibaca gerak itu oleh Fahmi. Vietnam datang lagi. Dari sebelah kanan pintu gol Malaysia. Tak berjaya Mara. Dan peluang sekarang itu Malaysia. Kun Alan bawa ke tengah sekarang ni. Di sebelah kiri Amri Yahya berada di situ. Safi Salih sudah mendapat bola pula sekarang ini. Amri Yahya masuk ke tengah. Hantar ke seberang sana terlalu kuat untuk Amir Hadi Zainal. Masih berjaya dikawal oleh Amir Hadi Zainal. Mencari di tengah. Terlalu rendah dan mudah. Dikeluarkan. Bagaimana kali ini peluang baik. Safi Rahim. Oh, gol kedua. Wow. Sekali lagi Safi Salih mencarikan gol kedua untuk Malaysia. Bagaimana Richard? Itulah dikatakan satu striker yang bisa, satu striker yang boleh menghidu apa akan berlaku atas percubaan itu. Itulah boleh dikatakan natural striker untuk berada di situ untuk penyudah dengan begitu tenang dan confident. Bermula dari tendangan Syafiq Rahim. Kita perhatikan di sini bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Syafiq ditampar oleh penjaga gol. Safi Salih datang untuk menyudahkannya. Jaringan kedua menggegar jaring di belakang pintu gol Vietnam. Oh, cantik. Di bawah dua kaki. Amir Hadi di situ. Syafiq Rahim melepaskan sepakan kencang. Hanya tampanan yang dapat dilakukan. Dan penyudah Safi Salih. 2-0 seandainya kekal. Dibawa ke Vietnam lebih meyakinkan kita. Sudah tentu Dato'. Itu satu boleh dikatakan dua connection Selangor di situ. Percubaan, muntah dan penyudah. Tadi pun begitu juga. Yeah. Yang pertama. Ini dia Safi Salih mencari hat-trick oleh sekarang ini. Whistle telah dibunyikan. Dia akan lengket kuning. Safi Salih. Kerana mungkin dia tak mendengar whistle agaknya. Mungkin dengan keadaan stadium yang begitu murah sekali, mungkin beliau tidak. Jadi nampaknya agak kecewa Safi Salih. Dia meneruskan permainan ketika whistle telah dibunyikan oleh pengadil. Inilah penyokong Vietnam agak kecewa. Agak kuning Safi Salih. Vietnam mencari gol sekarang ini. Malaysia memberi bekal 2 gol. Satu cubaan terus. Tangkapan yang tidak lekat dari Khairul Fahmi. Melakukan gerak di sini pula. Saradin Putra tidak berjaya. Dan dapat diselamatkan oleh pemain Vietnam. Safi Salih kad kuning dan 2 gol. Sementara itu Kun Alan mengalami kecederaan. Asharuddin Putra. Enrique Calisto mula gelisah. Saya rasa wajahnya sudah tidak setenang awal tadi. Ya. Dalam pada itu Vietnam melakukan kerak mesin. Buffon berjaya dikawal. Dapat semula Malaysia menguasai di bahagian tengah. Amar Ruhidan cantik memberikan kepada Amri Yahya. Amri terlalu jauh bola di kaki, tapi terus mengejar untuk mencarinya semula. Vietnam dijatuhkan oleh Amri. Dan dicoba diambil serta-merta di situ oleh Fuwantan. Di tengah pergerakan Min Chang. Diberikan ke seberang sana untuk 17, iaitu Buffon. Mereka mengatur gerak sekarang ini berjaya ditampar di situ. Sebelum bola melepasi ataupun terus melintang di depan oleh Sabri Abu.
Memberikan tendangan surut kepada pasukan Vietnam. Tidak banyak tendangan surut yang dapat dikeluarkan. Nampaknya gantian pada bawah masuk. Siapa yang dikeluarkan? Kunalan dikeluarkan kerana kecederaan. Dan pemain nombor 14 Khairul Mohammed dibawa masuk untuk menggantikan Kunalan. Ada sedikit kecederaan Kunalan. Khairul Mohammed jadi posisi tidak terlibat dalam pertandingan ini. Dengan Khairul juga adalah pemain di bahagian sayap. Keluarkan oleh Sabri Abu. Karena menanti di situ Yu Wong terus keluar dari permainan. Vietnam adalah juara bertahan dari 7 kejuaraan sebelum ini. 3 menjadi milik Thailand, 3 Singapura dan 1 Vietnam yang mereka miliki pada tahun 2008 lalu. Malaysia hanya pernah sekali mara ke peringkat akhir ketika kejohanan bermula pada tahun 1996 tewas kepada Thailand. Apakah ini petanda kita akan mara lagi ke perlawanan akhir? Dalam pada itu Malaysia melakukan asakan sekarang ini. Antara mencari Amro Haris Zainal tak terkejar oleh Mahathir. Pasi garisan gol. Vietnam. Serangan dilakukan oleh Nguyen Vu Phuong. Kawalan Vietnam di tengah. Oh, satu hantaran yang menjadi pacir Azharuddin Putra. Tendangan yang dilakukan oleh Vietnam iaitu Andok jadi kawal oleh pemain nombor 27 negara iaitu Fazli Mausyas. Itu yang harus beliau lakukan kerana di dalam kawasan ini senantiasa rata-rata pemain Vietnam boleh membuat percubaan daripada luar kawasan penalti dan satu tackle yang keras atau tampanan yang keras. Vietnam cuba untuk mengatur gerak dari sisi sekarang ini. Berjaya ditanduk pula oleh untuk pasukan Syafiq Rahim. Satu lagi serangan. Sabri Abu pula mengeluarkan dari keadaan berbahaya di kotak penalti. Dapat kepada Khairul Mohammed. Whistle telah dibunyikan. Cuba untuk Vietnam. Kita perhatikan di sini bagaimana Khairul Mohammed dipersalahkan. Nomor 13 di situ yang dibawa masuk oleh Vietnam. Guang Wai. Ya, para pemain kita harus jaga-jaga tidak boleh membenarkan sebarang kesalahan berlaku di situ kerana foul-foul yang sedemikian di kawasan yang bahaya sebegitu tidak begitu baik untuk kita kerana hantaran yang mereka akan buat mungkin berbahaya pada barisan pemain-pemain pertahanan kita. Dan percuma akan diambil oleh Nguyen Vu Phuong. 4-5 pemain pasukan Vietnam berada di kotak penalti Malaysia. Undok yang naik ke atas. Peluang di situ akhirnya berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. Walaupun ada asakan dilakukan oleh Vu Phuong yang nampaknya berada di situ menerima bola tetapi tidak berjaya melepaskan sepakan lebih kencang. Terus diselamatkan oleh Khairul Fahmi. Lagi antara Vietnam berjadi tanduk di situ oleh pertahanan Malaysia Muslim. Sabri Abu ke atas. Amir Hadi Zainal memotong ke tengah. Amri Yahya berada di depannya. Satu hantaran kepada Amri. Menanti pula di tengah di situ. Termasuk Amir Hadi, tapi nampaknya tendangan Amri tidak menepati hajat ke depan pintu gol. Dikeluarkan oleh pertahanan Vietnam. Tidak putus asa Vietnam mencari gol di tempat lawan untuk dibawa pulang, tapi pertahanan Malaysia nampaknya sentiasa mengawal dengan ketat, termasuk Azharuddin Putra. Ya, itu yang mungkin mereka cari-carikan kerana dengan memperoleh satu gol mereka boleh mendapat advantage bila semasa mereka pulang nanti, bila mereka bertandang di Hanoi nanti. Masih lagi dikawal di situ oleh Andok. Keluar. Nomor 30. Sasa pemain ini Andok semula. Dapat di situ dari Tan Hai.
Antara terus dan mudah untuk Khairul Fahmi menyelamatkan keadaan. Malaysia perlu bertahan dalam waktu-waktu begini untuk mengekalkan kedudukan 2-0. Kalau boleh menambah lagi satu gol, lagi cantik. Ya, sudah tentu satu kedudukan yang begitu selesa dengan jaringan 2 gol dan mereka tidak boleh melepaskan sebarang gol dibolosi kerana 1 gol untuk Vietnam pun mempunyai satu advantage semasa mereka bermain atau kita jadi nilai 2 1 gol itu kerana jaringan di tempat lawan. Ya, sudah tentu. Jadi itu yang perlu berhati-hati bagian pertahanan Malaysia khususnya. Itu yang dicari oleh Vietnam sekarang ini. Muslim. Amir Hadi Zainal di tengah. Dapat dikol 10 oleh Amri Yahya. Semula Malaysia mengatur gerak. Amir Hadi Zainal hantar ke tengah, percaya dikawal dan dapat di situ. Dan percaya diteruskan. Salim menjaringkan 2 gol tapi menerima kad kuning. Tanduk di situ oleh Fazli Sas. Di tengah, Syafiq kehilangan bola. Fadli semula hantar kepada Khairil Muhammad. Khairil berjaya mengawal dengan baik. Safi Salih, Amri Yahya sudah berada di kotak penalti. Khairil masih lagi mengawal, mencari ruang, tak berjaya, akhirnya menolak ke depan. Dan dikol semula lepaskan Vietnam menerusi Min Chau. Satu gerak berkembang yang dilakukan oleh Vietnam sekarang ini untuk mencari 1 gol. Cantik kawalan yang dilakukan di situ oleh pakaian tengah Amri Yahya. Bagaimana kali ini dengan tak berjaya melepaskan diri Amir Hadi Zainal. 3 minit masa tambahan memisahkan antara 2 pasukan ini dengan Malaysia di depan 2-0. Ini adalah separuh akhir yang pertama. Separuh akhir yang kedua antara 2 pasukan ini akan berlangsung di Maidin Stadium di Hanoi pada hari Sabtu nanti. 3 minit agak panjang juga mengikut momentum sedemikian kerana kita tidak boleh melengahkan masa juga kerana kecederaan. Amar Rohidan mengalami kecederaan sekarang ini untuk Malaysia. Ketegangan otot di situ ya. Dan Adel meminta supaya pasukan membawa pengusung masuk supaya tidak melengah-lengahkan permainan. Kejang otot nampaknya Amar Rohidan. Penyokong-penyokong Malaysia terus memberikan sokongan gemuruh. Hari ini saya menjangkakan 50,000. Richard. Ya Datuk, kita boleh lihat banyak jersey-jersey kuning ya. Selain daripada jersey-jersey merah penyokong-penyokong Vietnam di sini. Depan kita semua penyokong Vietnam. Ya. Namun saya sungguh bangga dengan penyokong-penyokong malam ini ya Datuk. Ya. Raja Gopal mengarahkan anak buahnya lebih bersedia sekarang ini dengan kemungkinan dan tendangan yang dilakukan terlalu kuat oleh Syafiq dan terus melepasi garisan gol, pintu gol untuk tendangan gol bagi pasukan Vietnam. Apa petanda itu? Penjaga gol tendang keluar. Gabra kata orang pembina. Dalam keadaan tertekan saya rasa. Ya, kerana mungkin beliau tidak ingin memulasi lagi. Cukup 2 gol. Terang ke dalam Sabri Abu. Mana rakan-rakan? Sabri semula. Lagi lontaran ke dalam untuk Malaysia. Amir Hadi kepada Sabri Abu semula. Sabri Abu pecah ke tengah. Tak percaya meneruskan ke Mara. Disekat di situ oleh Vietnam. Terus memberikan poin nombor 3. Cham Hai. Diberikan 13 di situ. Tapi disekat. Sangat bahaya sedikit pergerakan itu. Tapi masih dikuasai semula Amar Rohidan. Akhirnya mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Tapi masih Vietnam tidak putus asa melakukan gerak dan serangan. Lagi cuba menghantar. Satu hantaran yang berjaya ditanduk.
dan dikuasai oleh Muslim yang terus menendang keluar lagi dari keadaan berbahaya di depan pintu gol Malaysia. Terus serangan dilakukan oleh Min Puang. Dia marah sekarang ini, tandukan terkena pertahanan tapi dia percaya diselamatkan. Saya rasa kita sudah terselamat kerana sudah hampir saat-saat yang kita nantikan. Hampir. Whistle penama. Ya. Khairul Fahmi. Nadel diberikan tumpuan sekarang ini. Satu kejayaan yang telah pun pasti dimiliki, tapi kita mahu mengekalkan 2-0 ini. Vietnam masih terus berusaha. Muslim mengawal pemain penyerang pasukan Vietnam di situ. Nguyen An Doc untuk terangan gol. Lambat diambil oleh Malaysia. 8 itu terlibat serangan tadi. Bentang. Dia melihat lagi jam di tangan dan whistle panjang akan dibunyikan sebentar lagi apabila tendangan dilakukan secara sah. Dan begitulah whistle panjang dibunyikan. Malaysia berjaya mengatasi pasukan Vietnam dalam separuh akhir pertama kejohanan ataupun Piala AFF Suzuki yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan 2-0. Satu bekal yang dianggap selesa apabila kita bertandang pada hari Sabtu nanti bertemu dengan Vietnam di Maidin Stadium, Hanoi. Sapi Salih menjaringkan kedua gol, tapi dia menerima kad kuning. Bagaimana Richard keseluruhan perlawanan pada malam ini? Kebangkitan Malaysia khususnya separuh masa itu. Ya, sudah tentu satu prestasi ditunjukkan dengan begitu cukup yang baik dan matang oleh para pemain-pemain kita. Syabas kepada Raja Gopal dan kepada Safi Saleh dan seluruh penyokong Malaysia. Ini yang kita nanti-nantikan. Dengan membekalkan 2 gol, kita akan tertandang di Hanoi nanti dengan begitu confident. Dan sudah tentu kita Syafi menunjukkan bisa beliau di stadium ini. Jadi kemenangan 2-0 Malaysia mengatasi Vietnam pada separuh akhir yang pertama Piala AFF Suzuki 2010. Kembali semula kepada Hafiz Al-Hamad di studio.